Tuhan Harun, satu lagi sosok manusia biasa yang mulanya mengamalkan ajaran Islam yang benar, berakhir dengan kesesatan yang nyata. Semalam 6 pengikut Tuhan Harun mengaku bersalah kerana memiliki dan menyimpan dokumen yang bertentangan dengan hukum syarak. Admin sendiri pernah berbual dengan seorang penduduk kampung Sempam di Raub. Dia menyatakan Ustaz Harun pada awalnya mengajar di surau-surau sekitar kampung seperti mana ustaz-ustaz yang lain. Namun, kepelikan bermula apabila dia mula bercakap mengenai kekayaan dan perlunya Muslim menjadi jutawan. Dan bertambah lagi pelik apabila dia sering berceramah sambil gelap ibarat orang kurang siuman. Dan didakwa bersubahat, 12 lagi pengikut bagaimanapun gagal hadir ke mahkamah. Tertera senarai nama yang dikenakan waran tangkap. Azidah merupakan isteri ketiga ketua ajaran sesat Tuhan Harun. Manakala Muhammad, Luqman, Saufi dan Mahni antara 4 daripada 8 anaknya yang turut bergiat aktif dalam penyebaran ajaran sesat berkenaan. Sejarah ringkas, nama sebenarnya ialah Harun bin Mat Sa'ad. Ayahnya dikenali dengan panggilan lebay dan ibunya adalah seorang bidang kampung. Harun dahulunya digelar sebagai seorang ustaz yang pernah membuka pusat rawatan Islam. Setelah menghabiskan persekolahan yang kebanyakannya berasaskan sekolah agama, dia mula bekerja sebagai pengedar minyak hitam Petronas di Raub. Dia juga pernah bekerja sebagai pengetua sekolah, pengawal keselamatan, bisnes konsultansi, penasihat syarikat dinar, malah pernah menjadi komposer. Dia dikatakan mempunyai keistimewaan mampu menyembuhkan pesakit lumpuh. Juga dikhabarkan mempunyai anak didik yang mampu merawat pesakit mental. Anehnya, doktor-doktor di Malaysia sudah beribu kali merawat pesakit sehingga lumpuh kembali pulih dan memulihkan pesakit mental. Namun tidak pula masyarakat kita menganggap sebagai suatu kepelikan. Harun juga turut menubuhkan persatuan pelbagai yang berkonsepkan Islam sejagat. Persatuan-persatuan ini telah berkembang pesat dan mengaut keuntungan sehingga berjuta ringgit. Antaranya ialah Kelab Taqwa Malaysia, Pan Phoenix Dina, Business Time Dina, Persatuan Gabungan Kebajikan Ekonomi Rakyat Malaysia, Yayasan Awana, Persatuan Kebajikan Ekonomi Kesenian Malaysia, Kelab Rohani Selangor dan Kelab Ihsan Wilayah Persekutuan. Harun dikatakan mempunyai 312 pengikut setia, suatu jumlah yang bukan sedikit untuk suatu ajaran yang sangat menyeleweng. Antara ciri-ciri ajaran Harun ialah, yang pertama, ajaran mesti dirahsiakan. Cara dan teknik oleh Harun ini juga digunakan oleh kebanyakan kumpulan ajaran sesat lain. Mereka cuba menyembunyikan ajaran dan fahaman mereka. Hujahnya, kerana ilmu dalam ajaran mereka tinggi dan tidak sesuai untuk masyarakat awam. Ciri kedua, pembentukan kasih sayang. Harun menggunakan akal rasionalnya dengan memainkan minda dan perasaan pengikut-pengikutnya. Buktinya diteliti latar belakang ahli kumpulannya terdiri daripada mereka yang mengalami masalah seperti kesempingan kewangan, masalah rumah tangga, masalah anak yang terlibat dengan maksiat, masalah di tempat kerja dan sebagainya. Harun cuba memupuk perasaan kasih sayang di dalam jiwa setiap ahli keluarganya sendiri yang menjadikan isteri dan anak-anaknya juga terlibat dalam kumpulan tersebut. Hasil temubual membuktikan yang ahli keluarga Harun hidup bahagia dan menyayangi antara satu sama lain. Ciri seterusnya, penjelmaan Tuhan dalam diri. Di dalam buku bercetaknya bertajuk Cerita Tuhan 2013, bedah siasat fizikal dan spiritual Tuhan, Tuhan Satu Rahsia, Kalam Tuhan, Fakta Fizik. Dia menggunakan teknik putar balik kata-kata dengan mengatakan Tuhan menjadikan manusia seakan dirinya sebagai penyaksi dan penilai untuk menyatakan benar setiap yang ada pada Tuhan. Ciri keempat, dakwaan Imam Mahdi. Harun menggunakan banyak istilah pelik-pelik dan gelarannya yang tidak masuk akal. Antaranya ialah Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman, Ayahanda Beta, Sultan Malala dan Tuhan Harun. Manakala pengikut-pengikut beliau diberikan gelaran Tentera Mahdi, Tentera Akhir Zaman Timur, Jemaah Hamba Tuhan, Tentera Besi dan Rakyat Malala. Dia turut menyatakan pelbagai dakwaan pelik. Harun mendakwa Sungai Pelet adalah tempat pertemuan Tuhan dengan manusia. Dakwaannya lagi, jika Mekah tempat turun wahyu, maka Sungai Pelet tempat turunnya Tuhan dan hanya pengikutnya sahaja yang berhut Tuhan, mengenali Tuhan dan pernah berjumpa dengan Tuhan. Dakwaan kedua ialah Harun mengatakan dirinya menerima pendidikan ketuhanan secara rasmi, iaitu dengan diangkat ke langit oleh Tuhan pada umur 33 tahun. Harun juga mengatakan beliau melawat Lahil Mahfuz
untuk menyaksikan zat Tuhan dan sekalian penghulu roh dan hakikat. Kemudian beliau dibelah dada untuk penyaksian Rasulullah SAW, iaitu cahaya nurullah, dan menerima pendidikan setiap hari sehingga umur beliau menjejah 44 tahun. Ciri kelima, keistimewaan melampau. Video-video yang ada dalam laptop mereka yang tahan sewaktu sebelum pihak polis pada 4 April 2013 tersebut ada tayangan Harun bin Mas'ud menyanyi lagu berkonsepkan ketuhanan di dalam sebuah dewan besar, dan pengikut-pengikutnya yang terdiri daripada lelaki dan perempuan menari berpusing 360 darjah sambil mengangkat tangan. Antara kata-kata angkuh Harun dalam bukunya, "Dahulu mustahil bagi kita kenal Tuhan, tetapi sekarang ini tidak mustahil pula bagi kita untuk mengenal zat Tuhan ini kerana kita telah pun mengenali Tuhan. Mengenal Tuhan adalah titik segala jawapan. Mengenal zat adalah titik segala permulaan ke masa hadapan. Tiada rahsia lagi antara kita. Wahai jalur lebar semua, nama aku Harun. Pangkat aku Tuhan. Zat aku berteknologi." Beliau juga menyampaikan ajarannya dengan menyumbangkan lagu-lagu berkonsepkan ketuhanan dan kerohanian. Lagu-lagu yang diciptakan oleh beliau bukan sahaja dinyanyi oleh beliau, malah juga dinyanyikan oleh penyanyi terkenal di tanah air. Beliau juga mengaku bahawa beliau memiliki studio rakaman sendiri di Kuala Lumpur serta telah mengubah hampir 300 buah lagu ketuhanan yang pernah didandangkan oleh Yanzen, Raza Ahmad, Izam Akar, Syam Barongan dan Rahmat Mega. Antara lagunya ialah Air Mata Kasih, Keinsafan, Kaulah Yang Pertama, Zat Ilahi, Suara, Keindahan, Cinta Suci, Semangat Juang Seorang Isteri, Cinta Ilahi, Kaulah Pujaan, Pesanan Untuk Ibu, Kahih Suci dan lain-lain lagi. Dan buat semua pendengar, usahlah kita mengecam mereka ini dengan dada yang keterlaluan, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan boleh sahaja mengubah diri kita. Bahkan saya sendiri boleh sahaja alpa dan ditipu syaitan la'anatullah. Dan sentiasalah berdoa dan membaca surah Kahfi bagi mengelakkan dari fitnah Dajjal.